dilahirkan, diajarkan, saya diberitahu oleh tok guru saya, ulama-ulama Hindu. Dia kata apa? Hang jangan risau pasal orang Islam. Orang Islam kata kita dok sembah patung, dok sembah berhala. Depa dok sembah berhala lagi besar, dia kata. Betul tak? Betul. Mana tak pernah jumpa pun? Hang tengok dekat Mekah tu, ada apa? Mekah ada apa? Masjidil Haram. Dalam tu ada apa? Ada Kaabah. Mana besar? Kaabah besar kan patung Hindu kita besar? Kaabah besar. Betul dapat orang Hindu tengok tu. Tengok orang Islam tu. Mereka tiap-tiap tahun pergi sana, pergi pusing-pusing keliling Kaabah, rokok depan Kaabah, sujud depan Kaabah, duk tak ada tangan minta dekat Kaabah. Kata betul juga. Betul juga. Kemudian dia cerita lagi apa? Tahu apa ada dalam Kaabah? Saya kata tahu. Dalam Kaabah itu ada Tuhan kita, Tuhan Siwa. Betul tak? Betul. Kata. Betul tak? Betul. Saya pun percaya. Dia kata apa bukti, saya tanya dia. Kan dulu di Mekah tu dia orang kata ada 360 buah patung. Saya kata betul, saya pernah baca dulu. Kan semua dah pecah? Dah, semua pecah. Kecuali patung yang duduk dalam Kaabah, itulah Tuhan kita, Tuhan Siwa. Sebab tu orang Islam dia buat Kaabah besar, dia duduk pintu, dia tutup pintu, tak buka-buka pintu, dia katuk lagi dengan kain hitam supaya orang tak nampak apa ada dalam Kaabah. Saya pun kata Masya Allah. Saya kata Masya Allah lah. Saya kata Masya Murga dulu lah. Baguslah macam ni. Orang Islam pun dah sembah Tuhan kita. Saya pun gembira lah pada waktu itu. Jadi saya pun mengajar macam itu juga kepada anak-anak murid saya. Saya pergi seluruh negara, saya ajar. Mana-mana orang ajak main. Di Perlis ini pun saya pernah bagi ceramah. Bukan di masjid, di Kuwait, di Berhala. Dululah. Kemudian di Kedah. Memang kalau tuan-tuan pernah tengok ya, lebih kurang awal tahun 80-an. Macam mana keadaan rupa berhala-berhala. Tengoklah keadaan berhala-berhala di Perlis dan di Kedah pada hari ini. Ya, saya ada saham. Sebelum masuk Islam dululah. Ya, memang ya, kita usaha buat macam tu. Tapi bila sampai kepada masa saya sendiri ya, terpaksa buat satu keputusan. Ya, keputusan saya mudah. Ya, tadi saya pun memulakan satu misi. Misi saya apa? Nak berjumpa dengan Tuhan yang satu. Kemudian nak beriman dengan Tuhan yang satu. Dan nak sembah Tuhan yang satu. Dan nak mati dalam keadaan saya sembah Tuhan yang satu. Tuhan mana? Tuhan Hindu. Ya, yang disebut dalam kitab-kitab Hindu. Saya nak sembah Tuhan Hindu yang satu. Dan saya tak nak sembah patung-patung. 8 tahun dah mencari. Saya dah mencari 8 tahun. Ya, ke Hulu Hilir, ada ustaz-ustaz luar negeri, ustaz Hindu datang ke, imam Hindu datang ke apa, pergi jumpa saya, pergi ke luar negeri, beli buku, kaji, cari. Last ya, saya pun bukan kata give up kan, tak putus asa. Cuma saya kata belum dapat hidayah Hindu lagi. Saya kata gitulah. Tapi pada waktu itulah satu malam ya, saya masa itu bertugas di sebuah bank di Kuala Lumpur dan saya duduk bujang di Petaling Jaya. Saya pun balik ke rumah. Lebih kurang waktu ni saya rasa ya, saya balik ke rumah penat, saya pun buka TV. Buka TV, tiba-tiba saya tengok ada 3-4 orang tua tu pakai kopiah putih macam ni. Duk sembang-sembang pasal agama. Forum Perdana Ehwal Islam. Saya tak tahulah apa cerita saya. Dululah saya tengok. Pasal apa saya tengok? Sebab saya lama bekerja di bank. Dan saya pula diamanahkan di bahagian korporat. Saya jaga akaun Eropah dan Amerika. Saya ditugaskan sebagai pengurus di bahagian akaun-akaun Eropah dan Amerika. Hari-hari jumpa orang putih aja. Ya, itulah kerja saya. Dan saya terpaksa inilah bila keadaan tiap-tiap hari cakap orang putih, cakap bahasa ibunda saya, bahasa Tamil pun tak ada, bahasa Melayu pun jarang bercakap. Bahasa Melayu saya jadi kelang kabut sikit. Jadi bila saya buka TV, tengok 3-4 orang tu dah sembang bahasa Melayu, dan bahasa Melayu yang mereka gunakan pula sedap. Ada dulu cerita forum perdana dulu lah, yang zaman-zaman yang orang kopiah putih tu ya, dia bahasa sedap. Sampai datuk nenek saya pun dah tengok. Datuk saya dah tengok, nenek saya dah tengok. Datuk saya boleh komen lagi. Datuk, saya selalu balik. Yang ada kalau kira forum perdana sekarang tu, nenek saya tanya, mana tu haji-haji dulu yang putih-putih semua? Dah mati ke? Belum mati, semua kena gam. Pasal apa? Nenek saya tanya, pasal apa? Mereka semua takut pada Tuhan, cakap yang benar. Dunia mana boleh cakap benar sangat? Dunia cakap benar orang tak suka. Ini kena cakap benar. Qulil haq wa la kana murad. Saya pun bagi tahu nenek saya macam tu. Dia pun fahamlah. Dia kata hang tak cakap puang, kadang-kadang bohong sikit apalah. Nanti hang pun kena gam, dia kata. Nenek saya ya. Dan malam itulah saya pun dengar forum perdana. Bukan dengar pasal minat pada agama Islam dah. Niat saya
nak dengar untuk membetulkan bahasa Melayu saya. Itu niat saya lah. Ya, bila saya dengar, tiba-tiba waktu saya buka TV itu, siapa? Ada seorang ustaz. Ya, nama dia Ustaz Profesor Datuk Dr. Harun Din. Saya tak kenal dia lah waktu itu. Saya pun tak tahu dia siapa. Saya tak kenal dia. Tapi dia, waktu saya buka, dia pula sedang cakap. Tiba-tiba dia buat satu kenyataan. Apa dia kata? Kalau niat kita baik, amalan kita baik, macam-macam kebajikan, jariah, derma dan macam-macam kita buat. Tapi kalau kita tak beriman, itu bukan ibadah. Dan Allah tidak akan terima semua amalan-amalan itu. Betul-betul waktu saya buka, saya dengar dia cakap macam tu. Saya terus pergi dekat TV, nak sepak TV. Marah saya. Ya, yang saya faham, semua amalan yang dibuat oleh orang Islam, semua Tuhan terima. Ya? Dan semua amalan yang dibuat oleh orang bukan Islam, semua Tuhan tak terima. Dan orang Islam akhirnya akan masuk syurga, orang bukan Islam akhirnya akan masuk neraka. Marah betul saya dengan dia. Saya dululah sebelum masuk Islam, baik dengan manusia, baik dengan pokok, baik dengan binatang, macam-macam kebajikan, bukan mungkin hal dulu. Macam-macam kebaikan saya buat, macam-macam saya tolong dan sebagainya orang, macam-macam buat. Takkan orang baik macam saya mati dan masuk neraka? Ya, saya tak dapat terima hakikat itu. Marah betul. Ya, biarlah, mana tidak. Bukan saya minta nak jadi Hindu. Adakah saya minta dekat Tuhan, oh Tuhan jadikan saya Hindu? Macam tuan-tuan nak diminta nak masuk Islam. Ya, kita hari ini Islam sebab kita dilahirkan Islam. Yang bukan Islam sebab mak bapak dia bukan beragama Islam, dia bukan beragama Islam. Jadi kita yang Islam mati nak masuk syurga. Yang bukan Islam pula nak mati masuk neraka. Mana adilnya Tuhan? Saya marah dengan Tuhan lepas tu. Kata Tuhan adil. Kalau Tuhan adil, buat semua orang Islam. Itu Tuhan yang adil. Kalau Tuhan adil, buat semua orang kafir, mati semua pakat masuk neraka. Itu Tuhan yang adil. Marah dengan Tuhan. Nak bertumbuk dengan Tuhan. Marah betul malam tu. Marah. Saya lah waktu. Bukan ini itu tu. Hari tu. Marah betul. Memang malam tu memang memberontak jiwa saya, hati saya. Memang memberontak hati saya. Kata kalau dapat orang tua ni malam ni, memang aku kerjakan. Saya tak kenal dia siapalah. Kenal bolehlah pergi cari tempat dia. Nak sebut nama pun tak tahu, saya tak kenal. Ya, lepas saya pun tutup TV, saya pun nak tidur, pejam-pejam mata, tak boleh. Esok pergi kerja, lupalah. Sebab sibuk dan sebagainya, lupa. Cuma sebulan kemudian, satu hari bila saya pergi ke kerja, dalam perjalanan pergi ke pejabat, tiba-tiba terlihat satu kemalangan. Ya, pemandu kereta tu dia mati. Kita sering dia macam tu. Waktu itu bila saya tengok orang si mati tu, waktu itu tiba-tiba dia teringat kata-kata Ustaz Harun Din. Ya, apa kata kalau saya yang mati kemalangan pada pagi ini, Tuhan tengok senarai, nama saya tak ada dalam senarai. Tuhan kata hampir masuk neraka. Tiba-tiba saya teringat kata-kata dia waktu itu. Takut. Sekejap takut. Bukan takut tengok hantu. Tengok hantu boleh lari. Duduk depan Tuhan. Tuhan kata hampir neraka. Nak lari lagi ke mana? Takut tu datang kepada saya. Lupa pergi kerja. Lupa. Sebulan kemudian saya dah teringat. Sedang-sedang duk hayun kayu golf, main golf, dengar bunyi guruh. Jauh dengar pun. Jauh dengar bunyi guruh. Tapi saya baca dalam surah khabar seminggu sebelum itu, ada seorang bangsa Cina main golf di Johor Bahru, mati di panah petir. Saya pula sedang-sedang hayun duk teringat. Pokok hari ni saya pula kena petir mati. Tuhan kata hampir masuk neraka sebab hang kafir. Apa nak jadi? Takut. Sebulan kemudian duk teringat kata-kata Ustaz Harun Din. Sebulan kemudian dah teringat. Sampai pada peringkat seminggu sekali saya dah teringat. Macam mana ada kona-kona saya nak kolam sini, dah teringat. Sampai pada kemuncak, setiap hari saya dah teringat. Setiap hari sama ada pagi atau petang atau tengah hari, tengah makan, tengah mandi atau tengah berenang atau tengah memandu, dah teringat kata-kata Ustaz Harun Din. Sampai kepada paling kemuncak, setiap waktu dah teringat. Tongiang-yang kata-kata dia tu. Ya, apa jadi? Saya pun dok risau. Apa jadilah kata-kata orang tua tu betul-betul jadi macam mana nak? Apa nak buat? Ya, ini mungkin bibit-bibit Allah nak bagi saya hidayah ke apa, saya tak tahulah. Ya, sebab kalau kenal dia tak apa, boleh jumpa terus. Saya pun tak tahu siapa orang, tak pernah tanya dekat orang pun. Ya, dan satu hari saya nak kerja, saya tak boleh kerja kat pejabat. Tengok komputer pun dok tengok. Seolah-olah komputer cakap dekat saya. Kalau hang tak beriman, hang mampu, nanti hang susah. Tengok muka setiausaha saya yang walaupun bukan Islam, muka dia pun seolah-olah macam sebut benda yang sama. Tengok tembok pun tembok sebut benda yang sama. Tengok rumput sebut benda yang sama. Saya kata apa nak jadi? Tengok mungkin Tuhan nak